Hello, hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, Alhamdulillah. Syukur selamat datang ke YouTube channel aku. Sampai dakar, Alhamdulillah sekali lagi. Aku masih lagi diberikan kesempatan, ruang dan sedikit waktu untuk aku merakamkan video, berkongsi sebarang info dan aku harapkan segala info yang aku bagi, yang aku share tu memberi manfaat kat hampa lah. Kalau hampa tak bermanfaat hari ni, mungkin kemudian hari. Kalau tak bermanfaat dekat hampa, hampa boleh share kat kawan-kawan hampa yang hampa rasa dia main motor, dia racing, dia nak tahu lebih, dia sanggup belajar dan sanggup menerima benda-benda baru. Sebab aku faham ramai orang cakap belakang tentang aku, mana dia orang cakap aku macam mengajar benda-benda yang mengarut, terpulang. Hampa sendiri judge adakah benda ni mengarut ataupun tidak. Cuma apa aku boleh cakapkan adalah ilmu degree wheel ni bukan benda baru, wujud sebelum aku lahir lagi. Dan kalau hampa rasa apa yang aku ajak ni mengarut, maknanya tak perlu pun die-die ni, tak perlu degree wheel ni. Boleh tanya dulu dekat company-company yang jual adjustable cam gear tu. Sebab adjustable tu pun bukan sekahan adjust suka hati, tak. Boleh adjust suka hati, tapi result dia pun suka hati, kena tak kena. So bila ada degree wheel ni, dia adalah guide untuk kita menuju kejayaan. Kita tak kata confirm laju motor, tak, tapi insya-Allah kelegaan motor ada di situ, kelegaan enjin ada di situ bila kita ikut semua spek-spek dia lah, syarat-syarat dia. Sebab bila dalam piring degree wheel ni, dia bukan sekadar ubah marking, kat situ dia ada banyak jawapan. Dia akan bersangkut dengan banyak segala teori-teori yang makrifat dan juga kurafat lah. Lebih kurang macam tu. Okay, so untuk video kali ni, aku akan berkongsi data cam hijau alam motor. Ini adalah last untuk video untuk buat cam LC alam motor lah. Ini adalah cam hijau ataupun dia tulis alam 3 lah. Sekarang kan trend nombor 1, nombor 2, nombor 3 kan. So ini adalah nombor 3 dan apa spek dia, apa data cam dia, berapa gila nombor dia. Warna pun hijau, adakah kita akan muntah hijau? So sama-sama kita muntah sama-sama lah. Okay, jom kita pergi ambil ni lah data cam ni. Okay, jom. Okay, so ini dia cam hijau ataupun alam 3 lah. Daripada, dia tak ni, daripada company, daripada syarikat, daripada pengeluar, daripada bengkel alam motor lah. So kita akan bawa keluar, kita akan unboxing orang panggil tak. Okay, so ini dah lupa cam dia. Dan sekiranya anda membeli daripada Shopee saya, dapat stiker ni lah, stiker aku lah ni, nama akaun Shopee Sang Pendahaka macam biasa. Okay, so ini adalah cam hijau alam motor. So boleh tengok dia punya loop dia, bukit dia, profile cam dia, bentuk design dia macam ni lah. Kita ada di kompin pinggang 25mm. Ni kita cat ni pun manual lah. Kenapa kena cat bang? Ialah untuk mewarnakan camshaft anda. Takkan hidup saja nak diwarnai oleh benda-benda yang bahagia. So kita akan die cam ni lah. Kita akan ambil data, kita akan check, lepas tu kita akan bagi tahu lah cam ni sesuai untuk spek scan ataupun scan. Okay, let's go. Okay, alright, cam dah masuk dalam. Cam dia tak ada bearing, so kita dah bubur bearing menggunakan special tool, nama dia hammer tool. So kita pakai cam gear ni. So siapa yang dah bisa tengok video ni agak familiar lah, bahasa Inggeris, familiar lah dengan cam gear aku ni. So macam biasa permulaan dia, siapa nak die, ada whiteboard dan marker, tulis macam ni. So sini open, sini close, sini intake, sini exhaust dia lah. Okay, dan macam biasa tolong fokus dekat waktu sekarang ni lah. Ni untuk yang baru-baru tengok video lah. Kalau yang dah lama dah pro tu, sila skipkan video ni lah. Iklan sikit tak ada masalah, video sikit tak ada masalah bila hampa dah faham. Kalau tak faham jangan boring. Boringnya abang ni mepeknya lama, boring lah. Jangan, nanti tak faham gaduh lah. Tanya macam-macam kan. Letih juga tu. Okay, daripada TDC ke 90 degree ni adalah ruangan untuk exhaust close. Daripada 90 ni nak ke sini, BDC ni ruangan exhaust open. Daripada BDC ni nak ke 90 ni kita ruangan intake close. So daripada 90 ke atas ni confirm lah intake open gitu. Okay, so satu pusingan ni 360 degree. Untuk enjin kita hidup kita 720 degree sebab kita 4 lejang, right? So mula-mula sebelum kita dial, kita check meter elok-elok, bagi duduk kosong, tepek set elok-elok. Tepek nak set berapa sang? Set lah berapa kau selalu set? 10, pakai je 10. Kalau atas 10 bawah 11 boleh sang? Boleh. Ada apa-apa beza tak sang? Beza. Apa yang beza sang? Nombor. Sikit je tu beza. Tak ada apa sangat lah. Right, so sebelum nak dial, kita kena tengok meter. Sebab apa? Kita hanya akan berhenti dial, pusing piring bila mana meter cukup duduk dekat tempat yang kita nak duduk dah. Ni bahaya kat ni sebab lighting kita sekarang baru di tepi, bayang-bayang dia agak keliru sikit. Okay, so kita akan dial. Untuk membuka
sama ada intake exhaust buka ataupun intake buka. Kita kena biar meter ni berpusing satu pusingan, baru kita ambil nombor di piring. Okey, so jom tengok kita pusing ikut arah lawan jam. Okey, meter dah bergerak, cukup. Okey, tutup nombor di piring. Sekarang ni nombor di piring adalah 73. Okey, so tulis kat sini 73 gitu. Okey, lepas tu kita teruskan pusingan lagi. Kita akan ambil minyak pula. Meter exhaust kita tak payah tengok dah, kita tengok meter minyak je. Kalau yang dah pro, dia boleh ambil 2 sekali. Itu dah pro. Kalau yang baru-baru ni janganlah. Okay, pelan-pelan je, relax, tak kalut pun. Okay, sekarang ni nombor di meter di piring adalah 42 lebih kurang. 42. Jangan ragu-ragu sebab bayang-bayang tu. 42. Kita ada lighting baru hari ni. Okay, itu untuk buka. Untuk tutup baca macam mana bang? Nak tengok meter ni macam mana? Okay, untuk tutup kita kena biar sampai meter tu habis. Sekarang ni fokus dekat meter exhaust. Kita biar sampai meter tu habis. Nampak dah tak bergerak? Tengok. Dah tak bergerak kan? Kita reverse balik satu pusingan. Buka kita ambil satu pusingan. Tutup kita ambil satu pusingan kak. So meter exhaust dekat 22. So exhaust tutup dekat 22. Okay. Sekarang ni kita pergi tengok dekat minyak tutup pula. Sama kat lah. Exhaust tutup dengan minyak tutup sama. Kita kena bagi dia bergerak satu pusingan, baru kita ambil nombor dekat piring. So exhaust tutup minyak tutup minyak tutup dekat 60 tu. Okey. So kita ambil sini. So jelas kat sini 60. Sekarang kita dapat 4260 7322. So apa nak kena buat nombor ni? Apa benda nombor ni? Apa kena kat nombor ni? Kita pergi buat lebih besar. Jom. Alright, so tadi kita dah dial cam ni. Kita dial dekat head 2522 ya. 2522 macam kamera tadi aku dial. Kita dapat 4260 7322. Open, close, intake dan exhaust. Okey. So, sebelum kita bincang nombor ni, kita tengok nombor ni dulu. 0, 30, 5, 35, 10, 40, 15, 45, 20, 50, 25, 55, 30, 60, 35, 65, 65. Kita dah sampai 73. Tulis je, tak apa. 40, 70, 45, 75. So kolom dia akan jadi macam tu. Bagi 4 macam ni. Kosong ni intake open dengan exhaust close, ataupun kita panggil overlap bahasa canggih lah. Sini intake close dengan X open. Kalau aku panggil ni RPM. Ataupun nombor belakang. Pulang masing-masing, nampak tak tulisan? Sebab tu orang kata tak apa nampak, jadi aku tambah lampu. Tambah lampu sikit, lighting. Walaupun aku akan berpeluh, tapi tak apalah. Yang penting hampa nampak dan hampa faham, insya-Allah ada manfaat tu. Okey, so kita fokus kat nombor ni. Aku pun lupa dah susunan aku macam mana tu ni. Macam ni kot. Lebih kurang macam tu lah. Okey. Nombor ni adalah padanan untuk nombor 2 ni, kotak ni. So sekarang ni intake open 42. 42 duduk kat sini. Okey. 42 duduk sini. 60 duduk sini. Okey. 73 kat sini. 22 kat sini. Okey, so nombor ni ada yang kita kata tak berapa sesuai, tak berapa cantik, tak berapa segak duduk kat situ. Sebab apa? Sini motor standard, standard modi. Sini racing. Kategori racing lah. Sini racing berdosa. Sini 4575. Ni alam sebalik mata. Dah level lain dah tu. Dah level lain dah tu. Sebab apa pecah-pecahkan ni sang? Kenapa kau pada pandai tak ni standard modi racing, racing berdosa, alam sebalik mata? Sebab dekat sini dalam enjin kita ada satu benda yang kita panggil RPM. Dalam RPM tu pula kita panggil dia sebagai power band. Power band tu adalah kedudukan kuasa kita. Kat mana? RPM mana? Kita ada daripada RPM 0, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000. Okey, contoh motor standard RPM 0 sampai 8 lebih kurang. 8 atau 9 something macam tu. Standard modi kita akan kerja lebih sikit. Racing kita mesti pergi lebih sikit. Makin ni makin belakang lah, senang kata. Persoalan sekarang, RPM kita makin boleh lebih tinggi bila kita pakai cam yang semakin berdosa kat sini. Tapi kita kena ingat, bukan setakat RPM semakin tinggi, permulaan RPM tu nak kembang tu pun semakin dia ginjak, dia takkan daripada kosong dah.
Kalau cam standard daripada kosong, RPM bawah kita bawa sedap lah sampai atas. Atas pun tak tinggi mana pun, 8-9 ribu habis dah. Okey. Kita modify sikit, RPM kita kena starting 11,000 contoh. Naik 9. Racing dia RPM 2,000 contoh. Macam pemindahan kuasa tu. Bila contoh sampai tahap racing berdosa ni, mungkin daripada 3,000 lah kita letak 3,000 sampai 12,000 contoh. Sebenarnya kalau racing berdosa ni bukan 12,000 ni. Dia sampai 13,000 boleh pergi senang-senang ni. Okey. 3,000 ke 13,000. Okey. So daripada kosong sampai 3,000 ni, sebab hidup kat 3, motor kita akan bobok. Jadi macam mana motor tu stroke. Sebab tu stroke nak race, dia kena rem bagi penuh dulu laser dia, bagi back pressure dia padu dulu baru boleh keluar. Kalau tak memang dia akan jadi macam tu. Sebab tu kita kata kena duduk dalam kotak dia supaya RPM dia tak pening. Kita tak kata motor tak hidup. Kita tak kata cam ni teruk, kita tak kata akan bermasalah, tak. Tapi secantiknya kita kena letak dia dalam satu kotak yang akan memudahkan dia bekerjasama. Semacam mana minyak kena duduk situ, exhaust pun kena duduk situ. Sekarang contoh kita tengok sini ya. Minyak 60. Okey, ni satu lejang kita. Sebab tu lejang mampatan. Separuh stroke 90 degree. Okey, ni atas. 60 degree. Okey, dia tutup kat sini 60 degree. So banyak ni dia nak mampatkan. 73. Exhaust buka. Sebab tu lejang mampatan, piston naik ke atas. Lepas tu lejang letupan berlaku pembakaran. Waktu pembakaran ni piston kena tenang ke bawah. Okey. Sekarang ni 90 degree. 70 bawah ni 73. Dia tinggi lagi daripada 60 lah maksudnya. Waktu pembakaran ni piston tak semudah-mudah tu nak ditendang ke bawah supaya boleh memusingkan gerensak tu. Tak, sebab dalam keadaan kebuk pembakaran kita ni adalah vacuum. So sebab tu mana yang senang betul-betul piston tu nak ditendang. Sebab tu valve exhaust mula membuka. So bila exhaust berbuka, pum, dia turun terus. Okey. Sekarang ni 60. First dia masalah, bukan masalah lah. Berlaku kepeningan sikit kat sini. 60 contoh. 60 kita perlukan CR contohlah 13 lah kita letak. 13. Okey, CR 13. 73 bawah ni. 13 sini senang-senang kita boleh letak simplify sebagai contoh 14.5 CR. So daripada padanan CR pun agak tak kena. So kalau kita pakai marking keadaan macam ni juga, motor kita akan lebih pick up. Tapi top speed kita keras. Sekarang ni kita nak tenaga tu cantik, kita tak nak bawah. Kalau contoh kita kata cam nombor macam ni, sepatutnya RPM dia 3,000. Contoh, tiba-tiba dia keluar senang-senang. 2,000 keluar senang. Tapi hujung keras. Mati terus. Tak boleh, dia keras. Sebab sini tak selari dengan ni. Tak berapa cantik lah. Itu saja. Itu kalau 73, agak nampak dekat lagi. Bayangkan kalau sini tiba-tiba 30. Sini 30. 30, sini cam standard punya nombor. Standard punya CR berapa? 9 contoh ataupun 10. Sini siap 13. Sebab apa sini kena siap 13? Sebab sini lejang mampatan dia tutup lebih lambat. Jadi dia lebih perlukan compression ratio, nisbah mampatan lebih tinggi supaya dapat menggerakkan RPM tu bagi hidup. Sedangkan kalau 30, kalau sini pun 30, siap berapa? 9 dan 10 je. So berapa perbezaan? 3 ataupun 4. Dia jadi situ. Kalau contoh sini 60, sini 30, apa jadi kat motor tu sang? Okey. First kali motor terang-terang kita cakap. Senak terus. Sebab apa? Sini 60. Contoh saya baca 60 sama tu CR 13. Okey, kita pun letak CR 13. Tak tahu exhaust buka 30 ni. Buat. Sini dah ketat tau. Ketat. Sebab CR 13. Tiba-tiba sini 30. Okey. Sebab tu lejang pembakaran piston dari atas nak ke bawah 30 degree. Ke bawah tu baru piston tu boleh turun dengan laju. So motor tu akan ketat. Last kali motor tu stres. Bila stres, enjin motor ni bila stres, dia ada dua kemungkinan je lah. Selalunya piston lekat, dan kedua piston bertemu jalan lah. Maksudnya enjin tu pecah. Sebab tu secantiknya nombor ni kena sedekat yang boleh lah. Sedekat yang boleh. Kadang-kadang setengah kita beli cam tu dah cantik bang. Saya dah kat enjin kawan saya bang, nombor keluar cantik bang. 30, 60, 60, 30. Bila sedai kat enjin saya tak keluar nombor macam ni bang. Keluar nombor bukan-bukan. Contohlah 30, 60. Sini pula 30, sini 60. Dia boleh jadi macam tu. Sebab apa bang? Masalah dekat angle valve guide dekat head tu. Angle valve tu dia dah lari mungkin head racing yang kopi-kopi. Sebab tu kita tak kata kopi tu tak bagus. Tak juga. Kita tak kata yang ori tu pun bagus juga. Tak juga. Sebab kita bukan mengeluar. Tapi atas apa experience yang kita dah lalui, memang masalahnya head lah. Sebab ada juga setengah orang head dah hantar dekat orang buat putih head kau-kau semua kan. Lah kali die nombor bersepah. Cam tu ambil die kat head yang agak mahal sikit. Ui elok cun gila. So perlu ke kita pakai cam tu lagi? Tak boleh dah, kita kena buat cam special untuk head tu je. Tapi bang, kat head elok nombor ni bang,
Walaupun hello nombor ni, sekarang ni apa yang kita nak pakai itu nombor dia. Kita tak boleh kira yang tu bang, yang tu tak boleh. Tak boleh. So, nombor macam ni apa kita perlu buat? Pusing-pusing sambil cari duster. Apa perlu kita buat? Kita perlu ubah kedudukan nombor dia. Kalau siapa yang dah lama follow YouTube channel Sang, alhamdulillah aku rasa ramai dah reti dah sebab nak kena ubah-ubah ni, mungkin dah habis rasa, mungkin dah dapat manfaat. So, mudah je lah bagi aku. Kalau rasa benda ni tak bermanfaat, terpulang. Kalau rasa benda ni manfaat, boleh cuba dulu baru komplain. Cuba dulu baru komplain. So kalau siapa-siapa yang rasa dapat manfaat daripada video ni, cuba tinggalkan komen kat bawah. Apa efek hampa buat bila hampa ubah nombor-nombor hampa dai benda-benda ni semua? Apa yang berubah kat enjin hampa? Apa? Bagi tahu. Elok tak elok pun tak ada masalah, cerita je, tak ada masalah pun. Okey. So balik kat sini, apa kita nak buat kat nombor ni? First sekali kita tambah dulu nombor buka tutup ni. 42 tambah 60 kita dapat 102. Sa'i. 73 tambah 22 kita akan dapat 7 dapat 95. Beza plus minus 7 degree. Okey. First, ini panggil apa? Ini bahasa aku, total duration aku panggil. Kalau hampa pergi kat Olin, ni bukan total duration, Sang ni mengarut. Yes, aku mengarut sebab ini adalah panggilan aku sahaja. Okey. Kedua, apa kita kena buat? Kita kena buat macam ni. Intake close tambah X open sama dengan A bahagi 2 sama dengan B. Total duration in ni, total duration in tolak B sama dengan C. Total duration X tolak B sama dengan D. So ni X, ni in. Okey. Apa ABCD ni Sang? Aduh, kita sembang motor bukan dah satu ABCD kan. Kita akan buat kotak baru kat sini. So ni B, C, D. Open, close. Intakes, exhaust. Right. Ini kita akan kira. So, apa jawapan dia sekarang ni? Apa nombor baru yang kita nak ubah yang agak motor tu lebih membantu? Nombor dia di sini. Kita boleh key in kat sini je lah. 60. 73 adalah exhaust close. So kita tambah 60 tambah 73. 0 tambah 3, 3, 6 tambah 7, 6, 6, 12, 13, 133. So A adalah 133. 133 kat sini bahagi dengan 2. So 133 bahagi dengan 2. Berapa jawapan dia? 13 bagi 2 kita dapat 6.2. Nah, 6 betul. 13 bagi 2 kita dapat 62.5. 3 kita akan dapat jadi 1,5. So macam ngarut aku kira ni. 0, 1, 6, 7, 8 9, 10. 6 2, 3, 4 64.5. Betul lah. Cak aku kira pakai kalkulator tengok. Aku pun kadang blur kak. 133 bahagi 2 66.5. Benda aku ni. Aduh. 133 bahagi 2 kita dapat 66.5. Betul lah. 66.5. Jadi B ni adalah 66.5. Okey. Total duration in 102. Tolak B 66.5. Okey. So 102 tolak 66.5. Ni tolak-tolak macam ni pening kat ni sikit ni. Kita ada kalkulator, jangan susahkan diri. Saya lagi malu pula Sang kira ni pun tak betul kau dah ajar orang benda. Kita dapat 35.5. So ni 35.5. C 35.5, D 95. So tolak 95 tolak 66.5. Sini akan jadi 28.5. Okey. Matematik pun fail. Memanglah aku matematik fail. So tengok B. Isi sini 66.5. 66.5. Okey. Siapa yang tahu panggil aku, kalau point ni aku suka pejam mata. Tak mau letak 66. Sini aku letak 67 lagi senang nak dice lagi. Sini 67, sini 66. Aku curi je 1 degree. Okey. Kalau ikut jawab pressure salah macam ni ya. Ini jujur aku macam ni terus je. Okey. Sini daripada 28.5 dia akan jadi 29. Sini dia akan jadi 35. Betul lah. Hari kita dial lah tengok apa yang jadi. Kalau ikut pressure salah cara jawapan ni. Kena buat tepat-tepat 66.5, 66.5. Sini akan jadi 28.5. Macam mana kita kira tadi? Tapi jujurnya aku poin-poin ni aku pejam mata aku akan genapkan terus. Sini jadi 67 ke, ataupun sini 67 ke, sini 27, tengoklah lagi apa yang sedekat mungkin. Okey. Dan bila nombor ni pula kita tengok. 35 kat sini. 28.5 dekat sini.
66, 66, 65 depan ni nampak? Okey. Nombor macam ni kita tak kata boleh pakai, wajib pakai, tak. Nombor macam ni lebih sesuai daripada nombor yang tadi. Lebih cantik. Sebab apa? Kedudukan dia sama. Kita fokus kat nombor belakang ni ya. Kedudukan dia sama. 90 degree sini 60, 65. Sama juga dengan lejang buang pun 60, 65. CR contoh kita letak pakai di 14.5. Contoh 14.5. 14.5 CR kita pakai. So ini ngam, ini pun ngam. Simple je. Dia ngam, dia lebih sesuai. So untuk speed pun ada, pick up pun kuat. Sebab selalunya kalau nombor cam 65 ni dia ada power VTEC, dia akan jadi macam tu. Dia akan jadi macam tu. So sekarang ni kita akan ubah marking cam tu, baru kita ambil data lengkap lah. Leaf valve dia berapa besar ni cam ni. Ini 282 degree, 275 degree punya cam. Besar ni nombor ni. Besar, bukan kecil anak ni. Okay. So kita akan apa ni? Kita akan ubah marking cam tu, kita tengok. Dapat tak dapat nombor dia? Plus minus dekat-dekat lah. Kan? Plus minus dekat-dekat. Right, so tadi ni cam gear standard. So sekarang ni kita akan tukar menggunakan adjustable cam gear kan. Sang, kau pakai brand apa sang? Brand apa-apa pun aku pakai je. Tak ada masalah pun. Tujuan adjustable ni untuk kita ubah kedudukan marking kita, bukannya brand tu bagi laju ke apa ke. Tak pun. Kot lah material titanium ke something, okey lah, mungkin kita akan tukar-tukar lah kan. Okay. So sekarang ni kita buat adjustable cam gear. Okay. Kita micin, kita bagi elok lah. Okay, right. So tadi minyak tutup 60, aku gemar mengubah nombor sewaktu exhaust minyak tutup. Tak tahu, aku main dia dulu macam tu lah. Tabiat kot. Okay, so Sang, kat mana nak ubah Sang? Orang cakap Evan retard Sang. Evan retard tu apa? Sang panggil apa? Sang tak panggil Evan retard. Sang panggil ke depan ke belakang. Itu sahaja. Okay, macam nak tahu ke depan ke belakang Sang? Macam biasa, kalau nombor asal dekat sini 60, kita ikut putaran enjin kan ke depan ni. So nombor asal sini, kalau nombor baru tu di hadapan dia, kita ubah marking ni ke depan. Kalau marking tu ke belakang lah. Okay. Terus sekarang ni, kita punya marking pun tak ubah. Dia punya marking pun tak ubah lagi. Yang diecast merah tu kan, tak ubah pun. Sebab ni semua memang enjin untuk kita sukat-sukat. Orang bagi cam, so try tengok, bagi pendapat. Kita pun tak pandai, kita cuba bagi pendapat setakat apa yang kita tahu je lah. Banyak juga orang bagi cam. So try tengok, okey tak okey, spek macam mana sesuai. Okey. Sekarang ni nombor ni kita tengok. Sekarang nombor ni dekat 52 macam tu. Kita nak pakai dia apa? 66.5. Point tak tahan point. Aduh. Bala, itu semua bala. Okey. Bubur 67 terus aku ni. Okey, 60. Nampak? Walaupun tadi kita makin asal dapat 60, sekarang ni makin ni ke atas ni tapi tak dapat 60. Sebab apa? Sebab kadang kedudukan yang racing ni pun dia tak sama macam original. Jadi macam mana Sam? Dial lah. Bila dial ni makin ni duduk kat mana pun tak kisah lah. Jadi nombor betul. Sebab bila kita dial ni, we trust in number lah. 66. Tepat 66 tu. Tak nak tendang dah juga jadi 67. Tengok dapat. Boleh tolak sikit je. Okey boleh. Nak bagi exhaust tu 66. Bagi overlay exhaust tu besar sikit. Okey. 68 buat dah. Lajak 1 degree. Boleh je 68 tu pun. Tapi tak nak kan. Besar sangat, macam takut pula aku tengok nombor. Ish, tak bergerak oh. Okey. Bawah ni kunci tadi. Nampak kesilapan dia. Sebab apa dah? Bila kita dah sepatutnya satu skru je kita kunci. Sebab bukan nak bagi motor hidup pun. Kita nak ambil nombor je dulu kan. Jadi satu skru cukup dah. Okay, ni adalah realiti nak dial ya. Orang dia ingat senang dial ni tau, ubah nombor. Memanglah ubah nombor. Tapi itulah. Nak bagi kena nombor tu pun biru kat muka. Nak kena tak? Tadi nampak kata aku buat masa hampa pula. Tapi nak tunjuk lah realiti dah. 67. Okey dapat 67. Lebih kurang ada. Okey, so sekarang ni dah dapat bawa kunci dua skru. Kalau ada dua skru Sang, kami 3 skru Sang macam mana? Kuncilah semua skru yang kau ada. Aduh, kadang orang pun pelik juga.
So kita ambil sini terus, open close. Kita akan ambil overlap lift dengan lift bawah terus. Okey, jom. So sekarang ni kita ambil bagi TDC dulu, cek tapered balik. Okey, kita akan pusing ambil data, tengok meter bergerak 1 pusingan 1 mm, baru ambil nombor di piring. Nombor di piring 65, maksud tadi lari jauh ni, tulis je 65. Okey, lepas tu tengok minyak buka kat mana, cari kat 40 atau 35, 30 berapa tu, 35, 35 lebih kurang, tulis je 35. Okey, lepas tu exhaust tutup, ada 20 lebih, ada 30 ni, 29, right, 29. Pusing lagi, kita ambil minyak tutup. Minyak tutup ni 67 tepat ni, 67. Okey tu. Right, sekarang ni kita ambil overlap lift. Overlap lift ni sewaktu penghujung lejang buang, permulaan lejang masukan yang mana haba atak-atak semua tu naik ke atas tau, bahasa piston tolak, valve exhaust tak tutup ni. Sebelum valve exhaust habis tutup, piston tak sampai atas, valve minyak buka. Sebab kalau tak macam tu, enjin tak cuci bersih. Bahasa canggih scavenger effect. Aku tak pandai sangat bahasa canggih ni. So kita tengok berapa ketinggian dia. Kita ambil minyak dulu, tengok meter minyak. Okey, 1 mm, tangan letak kosong, terus pusing. 2 mm, 3 mm, oh bapak 3.3, 3.3. Saya tulis je lah 3.3. Okey, exhaust plug berapa? 1 mm, tangan letak piring, tak kosong. 2 mm lah, aku tengok piring, tak tengok, aku tengok meter, tak tengok piring lah. 3 mm, habis 3.1 lebih kurang, 3.12, 3.12. Okey, lift valve pula berapa? Kita tengok berapa ketinggian maksimum valve ni dibuka, ditolak, cam pusing, rokat arm tolak valve. Kita tengok 1 mm, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terdiah. Mana-mana rancak. 9.72. 9.72. Gitu. Minyak pula berapa? Tengok. 1, tengok meter minyak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masyarakat 10.14. 10.14. Okey. Jangan kita buat lebih besar lah, untuk kita beritahu spek sesuai macam mana apa segala benda lah. Right. Okey, so ni nombor yang kita dapat tadi. Aduh, tadi aku nampak pembaris aku. Ni dia. Okey, tekan record. Kadang biasa cakap tak tekan record, buat nut tu. Okey, so ini nombor kita dapat tadi. Kita dapat 35676529. Daripada nak compare yang mula-mula tadi lagi jauh lah. So ini adalah cam LC ataupun Y suku hijau dari Alam Motor lah. Okey. So total duration minyak 102, exhaust 94 degree 282. Masya Allah, exhaust kita dapat setinggi 274. Besar tak sound nombor ni? Besar. Kami cam kereta biasa sound 282. Ini bacaan cam motor, kita baca pada nilai angkatan 1 mm. Kita ambil, kalau kita ikut style kereta punya bacaan, cam ni boleh jadi sampai 360 degree dan ke atas kemungkinan. Aku tak buat macam cara konsep kereta lah pula tadi. Okey, itu kalau kereta punya bacaan kita jadi 360 ke atas. So siapa yang pakai cam ni? Tahniah, ada tergolong dalam orang-orang yang tak waras. So bila nombor 282274, sebelum kita nak pakai cam apa yang berprofil macam ni, apa spek yang sesuai, apa spek yang sesuai. Sebenarnya secara peribadi bagi aku bukan sekadar spek yang kita kena tahu sesuai. Orang yang nak bawa motor tu pun kena tahu apa karakter yang berubah bila kita pakai cam berprofil macam ni. First kali aku beritahu siap-siap, idling kita akan tak stabil macam motor standard. Tak akan dapat idling bawah 1000. Kalau kita buat juga motor tu bagi dapat idling 1000 pakai nombor cam macam ni, kita pulas minyak sikit, prak, motor tu kemungkinan besar boleh mati sebab lemas atas dasar overlap dia yang besar. Okey, kedua, exhaust kita tak akan bunyi senyap. Exhaust kita akan sebab timing kita tinggi. Kemungkinan timing kita kena letak 2000 ke atas. Kemungkinan. Okey. Lepas tu, apa lagi kemungkinan bila kita pakai cam macam ni? Kita tak boleh bawa slow-slow. Slow-slow tak boleh bawa. Ini memang nombor untuk racing high performance parasnya. Sebab kita duduk dalam golongan racing berdosa. So, golongan racing berdosa ni dia memang tak tiba slow-slow. Sebab tu dia berdosa.
Dia memang tak erti buat slow-slow. Dia memang pantang lampu hijau pulah. Starting tu Roh Rossi masuk tu Padahal Rossi dia picin, dia ganti Rossi. Itu kalau hijau lah. Tapi jangan lampu merah buang palanggang. Jangan lah, tak mau lah. Okey. Itu akan berlaku. Ketiga tadi kan, tak boleh buat slow. Keempat, minyak memang larap. Minyak memang larap. Keempat. Kelima, orang akan maki hampa sebab nombor macam ni hampa tak akan pakai exhaust standard sebab takut tak boleh keluar semua power. Exhaust mesti bising. Ulang sekali lagi, exhaust mesti bising. Memang bising. Kadang dah ada, sekarang dah ada kan exhaust Y suku, exhaust LC cutting standard tapi batang besar-besar kan. Rupa nampak standard, bunyi masyarakat. Okey, itu yang akan berlaku bila kita pakai cam macam ni. Lepas tu pula apa enjin yang sesuai sang nak pakai nombor-nombor macam ni. Untuk motor LC, Y suku, SZ, SZ pun boleh je pakai cam macam ni. Korang bukan-bukan Suzuki hashtag I hate Suzuki, SZ hashtag SZ sampah, Y suku tak ada pula buat hashtag macam tu. Pening lah. Okay, spek yang sesuai untuk pakai cam sebesar macam ni, kalau jumpa cam brand lain pun jumpa data lebih kurang macam ni, tak ada masalah. Dia akan sesuai bermula daripada 65mm ke atas. Jerok boleh pakai sang? Boleh, tak ada masalah. 65 sampailah 75 ke. Selagi korang lalu nak setting cam macam ni, tak ada masalah. Cuma isu bila pakai piston 75, head size, head racing dia buat kat orang luar, takut angle valve dia lari jauh daripada standard punya angle lah. Macam ni aku suka kat head 2522, sama macam aku dari kamera tu, yang mana aku dah suka angle dia, nombor keluar cam tak jauh beza daripada cam standard. So ini keluar. Yang beli cam ni buat valve tiba-tiba saya 40 37, angle memang gila-gila babi punya, tak keluar pasal nombor ni. Apa cerita? Memang tak keluar. Kemungkinan besar tak keluar sebab angle dia kita tak tahu macam mana. Kita tak tahu. Okey. Kalau 57 sang nak pakai cam ni boleh, boleh dipersilakan asalkan hang cukup gila nak ada semua masalah dia. Sebab kalau 57 nak pakai cam macam ni, jack lah setinggi yang mungkin untuk memudahkan apa setting. Kalau 62 sang nak pakai boleh, 62 pun nak pakai boleh. Jack lah setinggi mungkin supaya keluar power output lebih kurang macam ni. Dia kena macam tu. Sebab cam ni kita dah kata 65mm dan ke atas. 65 jack, jack 45 ke apa, silakan pakai. Kalau 65 tak jack, pakai kamera. Kalau 65 jack, pakai cam ni. 62 tak jack, pakai kamera. 62 jack maksimumnya, pakai cam ni. Dia jadi macam tu. Sebab bila kita up stroke ni, dia memudahkan power tu keluar. Jadi boleh lah hantar cam gila-gila. 57 jack maksimum, silakan pakai cam ni. Tanpa ragu-ragu, silakan kalau apa sanggup. 57 tak jack dah, tak jack, piston pun exact pula kan, piston disk tu tenggelam. Surakallahu azim tu aku cakap, memang tak jumpa power. So kena faham, bila kita dah letak 65, tapi saya nak pakai untuk piston 63 bang, boleh, pakai nak pakai lah. Usaha kena sama 65 baru keluar power. Kalau tak, macam biasa orang akan ambil cam tu baling. Orang cakap cam tak betul, cam tak bagus. Tak, kita tak kata cam tu penentu bagus gila babinya cam tu, tak. Sebab kena ingat orang yang buat cam ni pun manusia, ada kesilapan. Ayat jaga diri babe, ayat jaga diri babe. Sebab at the end of the day, setting ni atas orang yang setting tu lah. Atas orang yang setting tu, bukan orang lain. Kita boleh buat cam gila-gila punya, profile macam ni gila-gila punya. Tapi kalau orang yang pakai tak cukup gila, masalah sikit, tak mau pening, kalau boleh nak PMP nak laju terus, mampus. Terus terang cakap, mampus terus. Mampus. Tak boleh, memang tak boleh. Bunyi memang kasar, tapi itulah realiti sekarang. Okay? So kita tengok overlap lift 3.3, 3.12 tinggi. Maksudnya pocket bar wajib buat. Come on, patut aku tak perlu ajak, tak perlu cakap benda tu. Pocket bar wajib buat. Lift bar 10.14 dengan 9.72 ni memang tinggi. Memang tinggi. Swing bar kena tukar ke sang? Aduh, itu pun tak perlu dipersoalkan lagi. Itu adalah hukum asas modified. Pocket valve kena buat, spring valve kena tukar. Simple. Sepatutnya benda ni tak perlu nak ditanya dengan nak buat pocket valve bang. Spring valve nak tukar ke? Tapi jelah, ini adalah perkongsian, so aku bagi tahu kena buat, kena tukar kan. Kena buat dan kena tukar. Sebab dulu orang tak ada duit, jadi orang akan usaha cari. Sekarang orang ada duit, jadi orang lempar duit, lempar. Beli barang kat Shopee, lempar. Lepas tu pening lah. So ini data cam ni. Spek nak pakai 65 macam aku beritahu, 65 ke atas. Angle head aku suka ni sama angle head standard. Head standard boleh pakai lagi. Head standard boleh pakai, maksudnya kalau 57 bang, kami 57 jack maksimum punya bang, nak pakai cam ni boleh? Boleh. Kalau kau gila, dipersilakan aku cakap. Kalau tak dapat setting, boleh return balik duit bang. Tak boleh lah. Once buy, consider sold. Macam tu. Sebab kita tak pernah letak jaminan apa. Sebab orang kata, bang, cam berjaya ni okey, tak okey. Cam boleh laju, tak laju pun. Kalau saya pakai laju bang, tak laju pun. Jangan beli. Saya cakap tu terang, bukan kita nak beli ke apa. Kadang cakap, orang tanya elok, jawab elok.
tak pernah ada jaminan untuk barang-barang racing. Jamin laju GPS berapa, tak pernah. Tambah kalau motor tu sekarang dah 200 bang GPS. Saya nak kejar 210, nak tambah 10 lagi bang, 10 je lagi GPS. Kan abang boleh bantu tak? Dia cakap tak terus je. Tak. Dunia modified orang duk bercakap 4 stroke ni orang cerita cam berpuluh tahun cerita cam power motor power. Habis tu block tak ada function. Porting tak ada function. Set mirror buka tak ada function. Kepala tube racing tak ada function. Tak. Semua tu akan melibatkan perlu terlibat untuk menghasilkan enjin yang power. Bukan semata-mata cam. Orang dah harap cam motor dah laju bang, nak laju pergi buat cam specialnya. Tak bebas cerita special. Bila tukar cam special, kenalah ubah setting. Sebelum ni dah laju bang, masuk cam tak laju terus. Hati macam tu. Kita pun tak pernah cakap pun kita laju, kita pandai tak, aku ni pun bodoh. Terus cakap aku ni pun bodoh. Okay. So ini adalah data game ni. Nak pakai silakan. Spek 65 dan ke atas. Untuk jack rod pun boleh. Memang sangat-sangat digalakkan. Sebab kalau start cam 270 degree tu memang untuk jack rod ke atas. Special untuk jack rod. Tak jack rod boleh. Power lambat sikit. Kalau contoh bila kita jack rod, RPM 10,000 kita dah dengar bunyi enjin power band dah bak macam tu. Kalau kita tak jack rod, aku takut bunyi tempik ni tak dengar. Takut tak jumpa bunyi tempik tu. Dia jadi macam tu. Sebab tu kita jack rod lagi senang. Sekarang kan semua jack rod. Mana ada sembang tak jack rod? Mana ada 65 bawah standard. Ada geng-geng bengkel yang aku respect, diorang sanggup mengkaji 65 enjin bawah standard. Horsepower nak dekat motor jack rod dah tengok. Takut tengok. Kan? Tapi kita kena faham, bila 65 tak jack rod, contoh dapat 42 horsepower dengan 65 jack rod 42 horsepower. Maksudnya 65 tak jack lagi padu bang, betul. Tapi kena ingat 65 tak jack ni bekerja lebih teruk daripada 65 yang jack. 65 jack ni senang-senang dia 42 HP. 65 tak jack ni payah-payah, biru-biru, hijau-hijau lah muka tuner tu. Setting bagi dapat horsepower sama dengan motor jack rod. So renung lah. Okay, so, itu saja daripada aku untuk video kali ni berkenaan dengan cam ala motor ni. Ni penutup lah yang kita ada cam dia bagi 3 jenis yang aku pun ada jual kat Shopee. Lepas tu macam orang duk kata degree ni mengarut kan. Mengarut ke benda ni? Korang yang tentukan. So siapa ada pengalaman yang sebelum ni tak dial, dah dial, apa beza motor, sila komen kat bawah. Elok ke tak elok motor, komen je, tak ada masalah. Aku baca walaupun aku tak reply cakap tu. Aku memang tak ada nak reply dah. Banyak social media ni. Dan satu lagi orang tanya aku, macam mana boleh survive dalam dunia social media yang kejam ni? Kejam lah kan, orang duk kutuk kita pakai fake account apa semua. Kutuk macam-macam, macam mana boleh survive sang? Tip aku mudah je lah. Orang puji aku cakap Alhamdulillah, orang kutuk pun na'udzubillah je lah. Sebab tu aku tak balas. Sebab kadang, tapi ada juga yang balas. Kalau melampau sangat pun kita komen juga. Kita pun manusia biasa, ada tahap kesabaran dia juga. So bagi aku senang je lah. Kalau tak suka, tak payah tengok video ni. Kalau rasa nak mencuba, silakan, tak ada masalah. Okay, so insyaAllah jumpa lagi next video. Orang tanya sang bila kata janji nak buat penutup King E-Spy, roka orang dah dash kan. Owner yang nak buat, tak hantar yang sana aku nak buat. Cam dah ada lah. Tinggal nak check balik phone ngam, jalan terus je. InsyaAllah nanti kalau owner tu hantar hit, aku akan buat video dan aku akan kongsi gambar lah penutup bagi cam E-Spy pelik-pelik aku buat. Last kali cam Honda E-Spy pakai roka arm Honda Dash lah. Dari Honda ia ke Honda kembali. Okay, so insyaAllah jumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum daripada aku. Bye bye.